Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Isri daripada kelas DDG1A akan menerangkan mengenai assessment PBT1. Soalan 1. So soalan dia, Kayla wants to create a program using assembly language. The program she will create involve the move, addition, subtraction, mulu and divu calculation. Your team need to help Kayla in creating the program by solving the question below using tools Easy68K. So soalan dia suruh kita buat satu program untuk mendapatkan final input in data register 2 menggunakan assembly language. So first step is you need to open up Easy68K. Okay. So the first step is kena set address of the program with 1000. So tulis org 1000. So step 2, move the value hexadecimal 3 to data register 1 in byte. So move.b test nak menunjukkan move byte dan masukkan nilai hexadecimal 3, D1. Step 3, add the value hexadecimal 5 to data register 1 in byte. So add.b hexadecimal 5, D1. Step 4, move the value hexadecimal 512 to data register 2 in word. So kat sini kita kena ubah sikit daripada B ke W sebab kita belum menggunakan word instead of byte. Okay. Final step is add the value in data register 1 with data register 2 in word. Like this, add.w. Kenapa kita guna W? Sebab kita perlu menggunakan 4 digit belakang. So D1, D2. So untuk habiskan program ini kita telah meletakkan N supaya program ni faham kita dah habis execute. Okey, soalan 2 akan diterangkan oleh saya. Sebelum itu saya akan memberitahu dulu nama saya. Nama saya Muhammad Faiz Nazmi bin Ahmad Razan daripada kelas DDT1A. So soalan 2 ialah write the program by referring to the program below. So apa yang kita perlu buat adalah your program should start at address $100 and the last result should be stored in data register disable. Write a comment for each of the instruction in the program. So ini adalah soalan kita. So bila kita masuk dekat Easy68K, first kita kena letakkan macam biasa org 400. Lepas tu second kita akan ambilkan yang 256 base 8. Kita akan letak dulu dalam Easy. So first kita akan ambilkan 2565 base 8. Kita akan letakkan dalam Easy 68K dengan menggunakan move.word hashtag add 2565 dalam G kosong. Seperti kamu tahu, percentage adalah untuk kegunaan binary, add untuk kegunaan total, dan kalau tiada apa-apa dia akan menunjukkan bahawa nombor tersebut dalam base decimal iaitu base 10. Kalau ada tanda dollar, ia akan menunjukkan nombor tersebut dalam keadaan base 16. So back to the question. Setelah kita dah masukkan yang 2565 base 8, kita akan masukkan nombor selanjutnya iaitu 7376 dalam base 10. So bila kita dah masuk dalam assembly language, kita akan masukkan move.word hashtag 73676 dalam D1. Tapi kita tidak akan menggunakan apa-apa simbol kerana dia dalam bentuk desimal. So seterusnya kita akan lanjutkan dengan meletakkan nombor-nombor lain iaitu part DE base 16, ABCD base 16, 73777 dalam base 10, 101 dalam base 2 dan seterusnya. So bila kita dah masukkan, ini apa yang kita akan dapat. So seterusnya kita akan mulakan dengan satu persatu. So kita akan mulakan dengan penambahan D0 dengan D1. So bila kita dah tambahkan D5 65 base 8, kita tambahkan dengan 7376 base 10, kita akan tuliskan dengan begini di dalam Easy68K. So seterusnya kita akan lanjutkan dengan melakukan proses penolakan, iaitu kita akan tolakkan nombor tersebut yang setelah kita tambahkan dengan part DE base 16. So kita akan tengok balik
D2 kita iaitu part DA dalam base 16 kita akan tolak tekan dengan D1 kita, sebab D1 kita tadi adalah nombor yang kita telah ditambahkan. So bila dalam easy 68K kita akan tuliskan sub D1, D2. So kita akan dapatkan jawapan untuk bracket ini. So selanjutnya kita akan teruskan dengan pembahagian, iaitu kita akan bahagikan. So kita sambung balik. So bila kita tadi dah bahagikan, kita bahagikan yang ni dalam ni pula, iaitu ABCD kita bahagikan dengan 7377. So bila dalam body kita akan letakkan divo, lepas tu kita akan ambil data D3 iaitu ABCD dengan data D4 7377. So dia akan bahagikan dan jawapan akan diletakkan dalam D4. So seterusnya kita akan mulakan dengan bracket seterusnya, iaitu binary number dengan base 16. So kita akan letak kat sini n, kita letakkan operasi n, dan D5 iaitu 101011001111 iaitu D5 dalam data 5, dan D6 iaitu face. So lepas selepas dia dah lakukan operasi tersebut, jawapan akan berada dalam data nombor 6. So bila kita akan seterusnya kita akan darabkan bracket yang ini. So bila kita dalam easy 68K kita akan letakkan mulu jawapan D2, sebab D2 tadi kita jawapan D2 untuk bracket yang ni. So jawapan D4 kita dapat jawapan yang ni. So sebab tu kita darabkan D2 dan D4. So selepas kita darabkan semua ini, jawapan tersebut akan berada di dalam D4 punya data. So selanjutnya kita akan melakukan penambahan D4 dengan D6 dengan menggunakan operasi add. So bila kita dah tambahkan, jawapan tersebut akan berada dalam data D6. So seterusnya soalan meminta kita supaya untuk mengeluarkan jawapan dekat data yang ke-7. So kita perlu movekan data daripada nombor 6 tadi, kita akan movekan kepada data D7. So akhir sekali kita akan habiskan kita punya program dengan meletakkan n dan start. Itu saja daripada saya. Okey, soalan seterusnya adalah soalan nombor 2, Roman 2. Sebelum tu saya akan mengenalkan diri saya dahulu, iaitu saya Muhammad Naim bin Muhammad Fadli daripada DT1A. Okey, saya akan menerangkan soalan Roman 2 ni untuk anda semua. Soalan dia dinyatakan your program should start at address 1000. Mana kita kena startkan kita punya address dengan 1000 ni, $1000 ni. And the last result should be stored in data register D0. So kita punya last jawapan last kita kena letak dekat D0, register D0 ni. Lepas tu kita kena tulis komen bagi setiap arahan dalam program tersebut. Okay, kita kena buat dia dekat dalam aplikasi Easy68K ni, yang ni. Ni, itu dia yang ni. Okay, kat sini dapat seperti yang anda dapat lihat kat sini, kita start dengan ORG simbol dolar ni dengan 1000. Okay, seperti mana arahan seperti mana yang dinyatakan pada arahan. Lepas tu kita akan kita kena move semua nombor yang ada dalam soalan ni dekat dalam register D0, D1, D2 semua yang ni, untuk kita mudah untuk tambahkan dia, tolakkan dia semua. Lepas, okay, mula-mula kita kena move CD base 16 ke D0. Okay, sebelum kita move tu kita kena letak simbol dolar ni sebagai simbol hexadecimal. Lepas tu kita move 1250 base 10 ni ke D1. Kalau base 10 kita tak ada simbol apa-apa. Base 10 ni dia tak ada guna simbol apa-apa. Lepas tu move W. Move W ni word. Okay, seterusnya move 13 ni, 13 base 8
ke D2. Gunakan simbol add untuk base 8. Sebab apa kita tak buat ni dulu? Sebab nanti kalau kita letak kat sini agak susah sikit, biar kita susun yang ni dulu. Lepas tu ini kita biar terakhir. Lepas agak mudah kita nak darab tambah semula. Lepas tu kita move BC ni, BCE base 16 ke D3. Guna simbol hexadecimal juga, simbol duit. Lepas tu kita move juga 1011010 binary, dia adalah base 2. Kita kena gunakan simbol persen ni sebagai untuk base 2. Kita move ke D4. Lepas tu kat sini baru kita letakkan CDE base 16 tolak 1000 dekat bahagian ni, bracket yang kat dalam ni. CDE base 16 dengan 1250 base 10 dekat D5 untuk CDE dan D6 untuk 1250. CDE kita kena letakkan simbol duit untuk sebagai simbol hexadecimal. Okey, dah siap move semua ni, dah siap, baru kita buat tambah dar ke semua benda lah yang ada dalam ni. Ada bahagi semua kan. So kita kena start dengan tambah dulu, sebab kat sini kita perasan ada double bracket. Mana kat sini yang kita akan mulakan dulu dalam bracket yang ada double. Okey, lepas kita tengok dalam bracket double ni, kita tengok pula bracket yang depan dulu. Yang depan dulu kita kata CDE base 16 tambah dengan 1250 base 10. So kat sini dekat nombor ni kan dah pindah dekat D0 dan D1. Maknanya D0 untuk CDE dan D1 untuk 1250. Maknanya kita kena tambahkan D0 tambah dengan D1. Lepas tu kita kena tolakkan dia. Tolakkan yang ni. Kita ke bracket seterusnya. Tolakkan CDE 125 dengan 1250. Maknanya D5 tolak dengan 26. Lepas tu jawapan dia nanti untuk yang ni jawapan dia akan pergi ke D1. Untuk yang ni jawapan dia akan pergi ke D6. Lepas tu baru kita buat yang bracket kat luar, sebab dalam dah selesai. Dalam dah selesai, kita buat kat yang ni pula, iaitu add 13 base 8. Okey, seterusnya kita kena tambahkan dua-dua sekali. Ini. Dua-dua ni sekali. Dua-dua sekali. Kalau dapat lihat sini sebab kita masih dalam bracket ni. So saya silap tadi. Kita kena tambahkan dekat dalam ni. So tadi kan kita dah dapat jawapan dekat D1 dan D6. So dekat sini kita tulis add ni sebagai simbol tambah. Kita tambahkan D1 dan D6. Jawapan dia ada dekat D6. Lepas tu baru kita tengok dekat bracket-bracket yang bahagian luar. Maknanya kita buat bracket yang bahagian luar dan dekat depan ni. 13 base 8 and BCE base 16. Kat sini 13 base 8 dengan BCE base 16 ini yang dah dipindahkan ke D2 dan D3. So kita kena gunakan D2 dan D3. So kat sini kita kena tulis and D2 D3. So jawapan dia nanti ada dekat D3. Lepas tu kita tengok dekat bracket seterusnya not. Not ni maksudnya kita kena tukarkan dia lawan nombor tu. Maksudnya kalau kosong ni kita kena jadi 1. So nanti dia akan jadi 01 01 01. So kita kat sini not kita letak kat sini. Sebab tadi kan yang 101010 ni kita dah pindah ke D4. So kat sini kita kena letak not P D4. Okay, lepas tu nanti dah siap, dia punya jawapan stick kat situ. Lepas tu dah siap semua, baru kita tambahkan ni yang ni.
Nampak ni. Kalau kita dah selesai dapat jawapan, kita tambahkan dua ni. Not add B ke add B D3 tambah dengan D4. Lepas tu, dah siap tu, baru kita bahagikan semua ni. Jawapan dia tadi mana? Tadi kan jawapan yang dalam bracket ni dekat D6. Yang ni pula untuk yang ni jawapan dia dekat D4. So kita kena bahagikan dia D6 bahagi dengan D4. Dapatlah jawapan dia dekat D4. Lepas tu dekat, kalau anda perasan dekat soalan dia suruh kita isi jawapan dia dekat register D0. So kita kena move word D4 ke D0. Kat situ terakhir je. Jawapan dah sedia. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Darwis Yazwan Rosli. Nombor matrik saya 17 DDT 23F1008. Pada malam ini saya akan bentangkan tentang problem based task 1 question 3. Okey. Kat sini dia bagi tahu identify and correct the error in the program below based on the following expression. Write the correct program using the tools Easy68K. Okey, dekat sini dia bagi tahu iaitu mula bracket 2000 base 16 tambah dengan 2573 base 10 tutup bracket, or dengan formula bracket 4567 base 8 iaitu octal darab dengan binary 1012 base 2 tutup bracket. So dekat sini kita dapat identify several errors. Number one is it should be dekat sini the first one move.w word hashtag dia tertinggal the money symbol which is for the hexadecimal. So kita correctkan balik dekat sini hashtag money and then 2000 and stated is D1 data register 1. Okay, that's the first error. The second error is move.w hashtag 2573 D9. Okay, it should be over here D2 D2. Okay, nak tahu kenapa? Because data registers only is up to D0 to D7. There's no such thing as D9. So, dekat sini kita correct dia sebagai D2. Okay. No need to put anything because it's decimal. Move.w hashtag 2573 D2. Okay. Dekat the third line over here, if you can see, move.w hashtag 4567 D3. Kat mana salah dekat sini? Sebab tak ada simbol octal iaitu add. Ya. Dekat sini iaitu simbol add. 4567 dan jadi D3 ke data register 3. Itu kesalahan dia. That's the third error. The fourth error is, if you guys notice kat sini, move W ada percent 1011 D4. Dekat sini dah betul apa yang salah dia. Dia tak ada hashtag sebagai pemulanya. So everything must use hashtag for the assembly language to be accessible. So kena ada hashtag dia punya simbol ataupun sign iaitu binary percent 1011 dan it equal as D4. Okay. Okay, add W D1 D2. Sebab apa kita darab dulu? Kita darab dekat D1 and D2 dekat sini ya. Okay. So, silap D1, this is D1 and this is D2. Okay, kita nak tambahkan dulu. So, kita dah stated over here, this is D1 and this is D2. 2573 D2, 2000 D1. So, add through. That's the first operation. The second operation is mulu, iaitu darab 4567 base 8 darab dengan binary 1012. Okey, kat sini salah dia. Dekat sini stated over here is mulu.l. Okey, salah dia adalah dekat mulu.l. We don't use .l or such thing dekat mulu. It is only applicable until mulu.word. It only exists until word. There's no such thing as a. If you don't want to put word also, boleh, sebab mulu also recognize the word in the application already. So over here we only put mulu D3
3 dah terregister 4. So the last but not least is or.w. Okay, salah dia dekat mana dekat sini is kedudukan kedudukan dia dekat sini. So D4, the last one, because D3 going to D4. Okay, so D4 or.w, D4 darab dengan D2. Okay, if I'm mistaken, saya salah juga dekat sini. Okay, it should be or B. It should be or B, not or W. Or B. And yeah, that should be correct already. But kedudukan, I think as far as I'm concerned, it will be alright. So that's all for me. Thank you very much.